Dan bila dia sampai dekat kubur tu, dia pun tengoklah kan dekat batu nisan tu. Rupa-rupanya kubur tu adalah milik seorang perempuan yang telah pun meninggal dunia lebih kurang 50 tahun dahulu. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Mula-mula sekali, before Pika start video ni, Pika nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada pihak Suzuki Malaysia ataupun pengedar rasmi kepada Suzuki Malaysia iaitu Naza Eastern Motors sebab mereka telah pun memberikan Pika peluang dan juga Automology Channel peluang untuk lenjan kereta terbaru mereka iaitu kereta Suzuki Jimny generasi keempat. So, kalau korang yang belum lagi tengok video tu, korang boleh tengoklah video Pika lenjan kereta tu off-road. Pika masuk hutan, jalan sempit, jalan berliku, berbatu. Korang boleh tengok dekat video tu. Dan Pika juga drive kereta tu on-road, maksudnya dekat kawasan dalam bandar. So, kalau korang yang belum lagi tengok video tu, bolehlah tengok dan juga subscribe dekat channel Automology. So, sekarang Pika nak teruskan dengan kisah seram untuk kali ini yang mana Pika akan kongsikan kisah seram yang berlaku dekat seorang penjaga kubur. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan video kali ini. Kebiasaannya, bila kita bercakap tentang kisah penjaga kubur, pasti kita akan membayangkan kerja mereka ni sebenarnya senang. Orang meninggal, korek kubur, tanam, lepas tu biar macam tu je. Sebenarnya bagi Pika, kerja menggali kubur dan juga orang ataupun penjaga kubur ni merupakan satu kerja yang sangat mulia. Yang mana mereka bukan setakat upah yang mereka dapat tu bukanlah kata tinggi, bergantung kepada tempat dan juga keadaan juga kan. Tapi pada masa yang sama, apa yang mereka lakukan tu adalah sesuatu yang tak ramai orang, especially zaman sekarang, yang nak buat, yang sanggup buat. Jadi, dekat sini apa yang Pika boleh katakan, kerjaya sebagai penjaga kubur tu dia ada dua benda. Satu, mungkinlah bagi kita anggap benda tu adalah sesuatu yang agak menyeramkan sebab dia melibatkan tanah perkuburan kan. Tetapi pada masa yang sama juga ada beberapa kisah yang mana mereka kongsikan mereka terhidu bau yang wangi ataupun mungkin mereka terjumpa mayat jenazah yang masih lagi dalam keadaan elok. Dan bila mereka selidik, rupa-rupanya si mati tu masa dia hidup merupakan seorang yang sangat alim, seorang yang selalu mengaji Al-Quran, suka bersedekah dan sebagainya. So untuk video kali ni pula, Pika nak ceritakan tentang satu kisah yang dikongsikan oleh seorang penjaga kubur ni. Kisah yang pertama berlaku sekitar tahun 1984 di mana katanya dia ni memang daripada dia muda lagi, dia selalu tolong orang untuk jadi penggali kubur. Jadi memang banyak sangat kejadian yang berlaku dekat dia. Ada yang manis, ada yang menyeramkan. Contohnya masa dia mula-mula menjinakkan diri untuk jadi penggali kubur ni, dia pernahlah terjumpa macam tulang, dia jumpa tengkorak serta rambut. So bagi dia pada masa tu, mungkin masa tu dia masih lagi muda kan, tak ada pengalaman. Jadi bila dia melihat benda-benda macam tu, dia rasakan benda tu adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi lama kelamaan dia dah jadi agak terbiasa dengan contohnya mungkin makhluk halus ada yang nak mengusik dia ke, dengar bunyi yang pelik-pelik. Okay. Kalau keadaan dia diusik makhluk halus pun dia dah jadi terbiasa. Pada masa tu adalah satu jenazah ni mereka kena kebumikan. So selepas mereka dah pun tanam jenazah tu semua, mereka pun adalah kan beberapa lagi kerja yang perlu mereka uruskan. Yang mana pada masa tu dah ramai orang yang mula meninggalkan tanah perkuburan, termasuklah juga saudara mara terdekat kepada si mati ni. Tiba-tiba dia dan juga beberapa yang lain ni dapat dengar seperti bunyi ketukan daripada dalam kubur. Dan mulanya mereka ni tak hiraukan tau bunyi benda tu, bunyi ketukan tu. Tapi lama kelamaan bunyi tu semakin lama semakin kuat. Dia seolah-olah ada orang daripada dalam tanah tu, dalam kubur tu, yang mengetuk dengan sangat-sangat kuat. Jadi disebabkan kejadian tu agak misteri, so
kejadian tu tersebar sampaikan pihak berkuasa pun dapat tahu tentang kejadian tu. So mereka pun pergilah dekat lokasi tu untuk mengawal keadaan. Sebab korang kena faham, dekat Malaysia especially, kalau ada kejadian misteri yang berkaitan dengan kubur kan, dia akan ada dua jenis orang. Satu orang yang nak tahu apa yang berlaku ataupun apa misteri yang ada dekat kubur tu. Dan lagi satu ni golongan yang lagi bahaya, iaitu golongan yang suka melakukan benda-benda khurafat. Sebab bagi mereka lagilah pelik benda berlaku dekat kubur tu. Kubur tu adalah satu benda yang lagi keramat. Maksudnya ada something special tentang kubur tu. So dekat situlah mereka suka nak puja, letak nombor ekor, nak ambil tanah kubur, nak pergi sihir orang semua. Okay. So mungkin that's why lah kot pihak berkuasa decide untuk jaga kubur tu supaya tak adalah golongan yang macam ni. Kisah yang kedua pula berlaku dekat seorang penggali kubur ni semasa PKP hari tu. Katanya disebabkan pandemik COVID-19 ni, ramai orang yang kehilangan kerja ataupun dibuang kerja. Jadi dia ni disebabkan dia buntu untuk dapatkan pekerjaan dekat kawasan bandar. So nak tak nak dia terpaksalah balik semula ke kampung untuk mencari pekerjaan dekat kawasan kampung dia lah. Kebetulan pula pada masa tu ada seorang kawan kepada penggali kubur ni mengatakan yang memang ada kerja kosong dekat kawasan kampung tu, iaitu tugas sebagai penggali kubur. Masa tu memang dia skeptikal. Dia rasa bila dengar je jawatan sebagai penggali kubur, memanglah dia rasa takut. Tetapi disebabkan oleh dia rasa terdesak untuk dapatkan pekerjaan sebab dia dah ada family, ada anak, ada isteri kan. So nak tak nak dia memang terpaksa menerima kerja tu sebagai penggali kubur. Jadi selepas dia sampai dan dia terimalah kerja sebagai penggali kubur tu, dia pun menyewalah dekat satu rumah ni yang berada berdekatan dengan kawasan kubur supaya senanglah dia nak buat rondaan. Sebab biasanya kata dia kalau tugas sebagai penjaga kubur ni, mereka kena ronda dekat kawasan kubur tu lebih kurang 3 kali sehari supaya untuk memastikan yang tak ada orang yang buat aktiviti menceroboh ataupun mungkin penagih dadah dan juga orang-orang yang suka melakukan perbuatan khurafat ataupun ilmu hitam dekat kawasan perkuburan tu. Mula-mula dia sangkakan yang tugas dia sebagai penjaga kubur ni senang, tetapi sebenarnya ianya tidaklah senang seperti yang disangkakan. Bagi lelaki ni, waktu ronda untuk siang dekat kawasan perkuburan tu taklah menakutkan, tetapi keseraman tu akan bertambah bila dia perlu meronda pada waktu tengah malam. Sampailah ada satu kejadian ni yang katanya tak boleh dilupakan sampailah ke hari ni. Ada satu malam tu dia ternampak kelibat seorang perempuan yang memakai selendang pergi dekat kawasan satu kubur ni tau. Dia cubalah untuk menghampiri wanita tu tapi tak dapat sebab perempuan tu seakan-akan sedar tentang kehadiran dia dan lepas tu perempuan tu pun berlari dekat kawasan semak ni. Dia cubalah ikut perempuan tu kan dekat kawasan semak tu, tapi dia sangat terkejut sebab bila dia tengok sampai je dia dekat kawasan semak tu tadi, perempuan tu memang tak ada. Selepas dia gagal untuk mengekori perempuan tu, dia pun pergilah dekat kubur yang mana perempuan tu melawat tadi. Dan bila dia sampai dekat kubur tu, dia pun tengoklah kan dekat batu nisan tu, rupa-rupanya kubur tu adalah milik seorang perempuan yang telah pun meninggal dunia lebih kurang 50 tahun dahulu. Beberapa minggu kemudian, pada masa tu bulan mengambang tau. Masa tu dia naik basikal. Dia buatlah rondaan pada waktu malam ni. Ronda-ronda sekali, dia ternampak lagi sekali kelibat perempuan yang sama dia nampak beberapa minggu lepas tu. Tetapi kali ni, perempuan tu tengah menangis teresak-esak dekat kubur yang sama. Pada mulanya, perempuan tu tak perasan tentang kehadiran dia ni. Mungkin juga disebabkan pada masa tu dia naik basikal. Jadi mungkinlah tak dengar kan. Jadi dia pun tengoklah dekat perempuan tu. Apa perempuan tu tengah menangis dekat kubur tu kan. Perempuan tu buat apa sebenarnya. So pada masa tu lah tiba-tiba perempuan tu tadi mungkin dia dah sedar yang ada orang sedang mematikan dia. So perempuan tu pun menolehkan muka dia dekat penjaga kubur ni dan menghalau penjaga kubur ni untuk pergi jauh daripada dia. Tetapi pada masa tu kan dia kata yang masa tu bulan mengambang. Jadi dia boleh nampaklah cahaya sama-sama tu kan.
Dan alangkah terkejutnya dia sebab bila perempuan tu toleh tu tadi, dia nampak yang muka perempuan tu memang sangat-sangat teruk, sangat buruk dengan rambut yang panjang dan menakutkan. So of course lah dia rasa terkejut kan. Dan lepas tu perempuan tu pun berlari dan masuk dekat kawasan semak yang masa beberapa minggu lepas yang dia cuba cari dalam semak tu, tapi perempuan tu hilang tu kan. Tapi kali ni dia tak ikut tahu perempuan tu sebab dia lari lintang pukang disebabkan dia terkejut tengok muka perempuan tu buruk dengan suara yang menangis mendayu-dayu tu kan. Jadi dia memang sangat ketakutan. Masa dia tengah duk berlari lintang pukang tu, mungkin masa tu dia dah tinggalkan basikal dia lah kan. Dia dapat dengar lagi tahu suara perempuan tu menjerit supaya jangan mengganggu dia. Dan bila dia dongak je dekat atas, alangkah terkejutnya dia bila dia nampak yang perempuan tu tengah bertenggek dekat atas pokok. Selepas dia nampak makhluk tu bertenggek dekat atas pokok, dia mungkin pengsan. Sebab lepas tu dia memang tak ingat apa-apa. Dan bila keesokan harinya, isteri dia bagi tahu yang dia ternampak suami dia tengah pengsan depan pintu rumah. So maksudnya dekat sini mungkinlah dia tak ingat apa yang berlaku dekat dia selepas dia terkejut tengok makhluk tu bertenggek dekat atas pokok. Mungkin dia berlari dan pingsan depan rumah ke, tak tahu. Yang tu tak tahu. Jadi disebabkan oleh dia sangat-sangat terkejut dengan kejadian tu kan, dia pun terpaksalah memanggil ustaz untuk orang kata apa, memulihkan kembalilah semangat dia tu. Dan dikatakan memang selepas daripada tu memang tak ada dah kejadian pelik berlaku dekat dia. Cumanya walaupun benda tu dah bertahun berlaku, tetapi apa yang dia nampak dengan kelibat perempuan tu memang masih lagi segar dalam ingatan dia. So dekat sini ada tak antara korang ni yang kerja sebagai penggali kubur yang mungkin korang nak kongsikan kisah dekat Pika? Sebab sebenarnya ramai orang yang kerja dia menggali kubur ni dia tak nak cerita sangat tahu kisah-kisah yang berlaku dekat dia. So bagi korang yang kerja sebagai penggali kubur, bolehlah komen dekat komen di bawah. So, apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga komen. Dan juga jangan lupa untuk share, subscribe dan juga tekan loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.